Baik, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi ya untuk sidang live yang saya janjikan. Saudara-saudari harap boleh dengar kalau saya dah pegang mic macam ni. Jadi kalau masih tak boleh dengar, saya kena telan mic lah, supaya suara saya ni secara permanent dia kuat lah. So jadi saya harap boleh dengar. Dan sebab saya memang nak beli earpiece dia untuk sangkut mic di sini ya, so senang untuk sidang media yang seterusnya. Jadi semalam saya buat satu sidang media di mana saya menjelaskan isu-isu, soalan-soalan yang ditanya kepada saya berhubung dengan sesi sidang Parlimen 18 Mei, di mana sidang itu akan berlangsung selama sehari tanpa bahas. Dan juga saya sentuh berkenaan dengan tindakan menyoal berkenaan dengan sesi sidang berkenaan. Jadi adakah tindakan menyoal itu dianggap sebagai penghinaan kepada agung? Saya juga menyentuh berkenaan dengan klip audio yang mempunyai, yang dikatakan memaparkan suara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya juga ada menyentuh sedikit berkenaan dengan puak kartel dalam UMNO. Jadi bagi saudara-saudari yang tak sempat untuk melihat sidang tersebut, boleh rujuk kepada Facebook kena scroll. Untuk sementara waktu saya pin di atas, dan kemudian saya akan gantikan dengan sidang ini pada hari keesokan harinya. Jadi hari ini untuk 24 jam boleh rujuk lah ya. Sebelum saya mulakan sidang untuk hari ini, saya ditanya oleh beberapa pihak menerusi mesej dan sebagainya. Saudara Regi tahu tak bila saudara Regi ni bercakap secara kritikal terhadap UMNO, ada pihak yang gembira tetapi mereka segan untuk mengaku, mereka segan untuk share. Ini menyebabkan viewership jatuh sikit. Ini saya tak pentingkan. Saudara-saudari nak tahu, kalau saya nak viewership tinggi, saya tahu nak buat sidang apa, tajuk apa, cakap apa, memang tinggi ya. Audience is there. Tapi ada audience yang matang, dia sanggup terima idea-idea yang kritikal, kemudian mereka akan share. Ada macam-macam audience. Ada yang hanya nak dengar apa yang mereka suka dengar. Ada yang dengar dan setuju tetapi mereka segan nak share, sebab kalau mereka share, mereka akan dilihat, mereka akan mungkin mereka ada Facebook page sendiri, dan mungkin mereka akan dikecam oleh orang-orang di dalam Facebook itu, mengapa share live ni, sebab live ni dia kritikal terhadap UMNO ya. Jadi memang dijangkalah apabila kita hujah benda-benda ni akan berlaku sedikit adjustment ya. So orang yang berpandu kepada bilangan view sana ni, dia tak faham how it works. Saya dah buat benda ni lama. I've done this a long time. Hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lah, hampir 2 tahun. I've done this a lot. Okay. Saya kalau nak buat sidang media dengan suara garang dan apa yang saya buat dulu, saya boleh pergi viewership sampai 200,000 dan sebagainya. Tak guna. Because why? Kalau saya nak menipu, saya nak menggubah ataupun merangka satu sidang media tu dengan mengubah fakta tu semata-mata nak sedap dengar tu, memang viewership tu tinggi ya. Dan saya boleh continue to attack DAP, walhal sekarang Dewan Diam, masalah sekarang adalah perpecahan yang dilakukan oleh puak-puak tertentu di kalangan parti-parti Melayu Islam ya. Jadi kalau saya nak buat tu boleh. Tetapi kamu hanya apabila orang share ni, message tu tak akan sampai kepada pihak-pihak yang patut. Dia hanya akan berkisar di sekitar satu kumpulan yang taksub ya.
Jadi kena saudara-saudari yang lain yang dengar ni, yang nak buat live sendiri ni, kena belajar. Don't be too dependent on bilangan view sana. Pastikan quality, because kalau kamu bercakap satu perkara yang kritikal, matang dan out of the box, kalau kamu boleh dapat setakat 10,000 view pun, memang saya sidang saya tu kadang-kadang yang betul-betul kritikal ni boleh antara 30 hingga 50,000 view. Tapi kalau boleh dapat 10 pun, awak boleh tahu dengan pasti bahawa itu adalah viewership quality. Ya. Jadi jangan risau perkara ni. Ya. Just buat benda tu biar atas landasan kebenaran. Baik. Jadi untuk sidang media ni, seperti biasa, tanpa memihak pada siapa, jadi saya akan membuat beberapa definisi dulu. Ya. Jadi pertamanya, saya akan untuk sidang media ni, saya akan define beberapa kategori pengundi yang ada. Baik. Lazimnya di dalam pilihan raya dia ada kategori pengundi putih, pengundi kelabu, pengundi hitam, atau dalam bahasa Inggerisnya white, grey and black. Saya masih ingat lagi dulu saya berkempen untuk Datuk Kuih Kahwa di MCA Bukit Gelugor menentang Karpal Singh pada tahun 2008. Saya ingat lagi. Masa tu saya memang directly involved dalam kempen dia MCA. Jadi memang senarai pengundi tu apabila kita analyse data tu daripada kawasan-kawasan apartment, sebab kita nak rancang, candidate tu nak pergi ke mana, nak cakap dengan siapa dan sebagainya, tu kita kena tahu kawasan ni ada berapa pengundi putih, ada berapa pengundi hitam dan sebagainya. Jadi database yang ada tu kat UMNO, biasanya MCA pun rely database dia daripada UMNO. Ya, database UMNO agak mantap dan lengkap lah. Ya, jadi pengundi putih adalah contohnya kalau data tu datang daripada BN, pengundi putih maknanya pengundi Tegar Barisan Nasional. Kalau data tu datang daripada PH, maknanya pengundi putih tu penyokong Tegar Pakatan Harapan. Jadi pengundi hitam adalah orang yang memang tak akan undi untuk, kalau data tu datang dari BN, maknanya orang yang tak akan undi untuk BN. Dan begitu jugalah kalau data tu datang daripada PH, pengundi hitam tu adalah orang yang tidak akan undi untuk PH. Dan pengundi kelabu ni memang dia duduk tengah, dia duduk atas pagar, dia boleh pergi mana-mana. Ya. Jadi saya dah cipta definisi saya sendiri, iaitu pengundi kuning dan pengundi merah. Jadi pengundi kuning dan pengundi merah ni tidak kelihatan, tidak jelas di dalam politik tanah air berdekad-dekad lamanya, sebab sebelum ni tampuk kepimpinan negara sentiasa dipegang oleh pada mulanya Perikatan Nasional, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Kemudian beralih kepada Barisan Nasional, di mana gerakan masuk, yang ni masuk, yang tu masuk, jadi Barisan Nasional. Jadi mereka yang pegang dari dulu. Jadi kita tak nampak benda ni. Tapi pada tahun 2014 apabila Barisan Nasional tumbang, kita masih tak nampak lagi kuning dengan merah. Tapi saya tahu mereka wujud dan mereka ni akan betul-betul memainkan peranan pada pilihan raya umum ke-15. Jadi siapa ni pengundi merah dan kuning? Okey, ini definisi saya ya. Pengundi merah dan kuning, kedua-duanya adalah pengundi yang opportunis. Kedua-duanya opportunis. Jadi opportunis ni kita tak akan nampak kalau satu-satu parti tu semua orang yakin yang parti tu adalah parti yang akan memerintah. Dulu Barisan Nasional, orang macam sebagai contoh 1995, memang orang yakin BN akan tumbang. Keadaan Mahathir pada ketika tu pun memang orang kata dia dah lingkup dah. Lepas ni dah lingkup, memang BN akan tumbang. Tapi menang tu menang besar. Akhirnya BN menang besar. Jadi ada beberapa election yang menyebabkan orang dah yakin ni macam mana pun BN ni takkan tumbang. Ya. Sehingga kan BN sampai satu tahap lebih-lebih dari lepas tahun 2000 tu
dia terlalu yakin hingga kan dia timbulkan propaganda. Propaganda tu dia nak yakinkan lagi orang bahawa memang this party will sentiasa menang lah, sebab inilah solution untuk rakyat. Tak mungkin BN tumbang. Kalau ada pun result dia akan lari sikit, tapi dia kekal akan berkuasa. Impossible to tumbang. Tapi propaganda tu dia mainkan begitu efektif sehingga BN sendiri mula percaya kepada penipuan diri mereka sendiri. Itulah yang jadi orang begitu hampa apabila BN tumbang pada tahun 2014, kerana bukan hanya BN memainkan propaganda, kononnya BN akan menang dengan comfortable, walaupun penganalisis yang rupa-rupanya tepat, analisis mereka tepat, iaitu mereka katakan BN akan sama ada menang tipis atau kalah. Ya, ada dua penganalisis yang buat, satu di luar negara dan satu di sini, sama ada menang tipis ataupun kalah. Tapi kalau kalah pun kalah tipis lah. So it's at the border, ya. Dan rupa-rupanya mereka tepat. Jadi cuma BN kalah lah. Sebab apa yang berlaku tu semua mereka ramal, iaitu ada berapa peratus undi Melayu saja cukup. Kalau pindah kat BN sikit je, kalau pindah kat BN tu memang kalau pindah kat Pakatan Harapan tu memang BN pelingkup, ya, dan memang benda tu berlaku. Jadi tapi rakyat memang terlalu yakin, ya, BN macam mana pun akan menang. Kalau belah BN lah, penyokong BN. Kalau belah Pakatan mereka dah nampak dah, ya, penyokong Pakatan dah nampak dah, BN ni memang dah termakan dengan penipuan mereka, propaganda mereka sendiri. Baik, ini hakikat, ya. Yang saya cerita ni hakikat, ini bukan kritik, ini hakikat. Baik, jadi pengundi kuning dengan merah ni adalah opportunis. Kita tak sedar mereka wujud tu sebab mereka adalah golongan yang tahu bahawa BN ni sentiasa akan berkuasa. Jadi mereka akan bercakap bahawa mereka suka BN, mereka yakin dengan BN, tapi sebenarnya mereka hanya hendak berdamping dengan pihak yang berkuasa. Jadi apabila BN tumbang, opportunis ni, penyokong ni, dia mesti dah pindah. Tapi berapa banyak ramai opportunis ni sebenarnya kita tak tahu. Sebab belum diuji lagi. Jadi opportunis ni dia tidak akan yakin lagi dengan BN, dan dia lepas pilihan raya dia mungkin lebih yakin dengan Pakatan Harapan. Lebih-lebih lagi apabila lepas pilihan raya kita lihat ramai daripada UMNO tu lompat pagar, lompat parti. Dia keluar parti, dia masuk PPBM, dia keluar sini masuk sana. Ada seorang pemimpin, bekas pemimpin UMNO ni nak masuk PKR, yang ni masuk PPBM dan sebagainya. Jadi dia nampak lepas tu parti-parti ni keluar daripada Barisan Nasional tu. Benda tu semua ada impact. Jadi opportunis ni, dan dia nampak bilangan kerusi ni dipilih belah Pakatan Harapan meningkat lepas pilihan raya sehingga menjadi kuat. Jadi dia akan duduk sana. Jadi dia dah mula yakin bahawa Pakatan akan menang. Jadi opportunis ni kita belum diuji, ya. Kita tak tahu berapa pengundi dia. Dia terdiri daripada pengundi kuning dan pengundi merah. Kuning ni dia sayang BN, tapi dia lebih sayangkan diri dia sendiri. Ya, jadi dia akan memilih bukan prinsip tetapi kuasa, opportunity yang ada. Jadi dia akan pindah bukan sebab dia tak sayang BN. Dia sayang BN tapi dia pindah sebab kat sini pihak ni berkuasa. Yang merah ni juga opportunis, tetapi mereka tak sayang BN. Tapi mereka berada dengan BN dulu sebab BN berkuasa. Sekarang ni mereka dah pindah ke sini sebab PH berkuasa. Ya, so itu definisi saya lah, kuning dengan merah. Dan 3 lagi definisi untuk tujuan perbincangan hari ini ialah kumpulan-kumpulan yang saya akan beri fokus. Yang lain tu saya tak hirau sangat untuk merungkai, ya. Siapa menang, siapa kalah dan sebagainya. Saya akan fokus pada 3 kumpulan ni saja, iaitu kumpulan PPBM. Apakah maksud saya kumpulan PPBM? Bukan parti PPBM. Kumpulan PPBM adalah ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin bahagian, ketua-ketua bahagian yang dah sedar atau yang rasakan bahawa
PPBM telah mengambil langkah yang silap untuk masuk berdamping dengan untuk mewujudkan Perikatan Nasional berdamping dengan UMNO dan PAS dalam satu gabungan baru, dan kini mereka sedang berkomunikasi dengan Kem Mahathir sebab mereka dah menyesal dan mereka tahu masa depan mereka tu dah sampai jalan buntu lah. Dia tak ada masa depan lagi bila pilihan raya sampai. Mereka dah tahu is logic, is common sense. Jadi inilah yang saya maksudkan kumpulan PPBM, bukannya parti PPBM tapi kumpulan MP-MP, pemimpin, ketua-ketua bahagian. Mereka belum bertindak, mereka belum menunjukkan siapa diri mereka, tetapi mereka wujud. Nombor satu. Nombor dua, kumpulan PKR. Kumpulan PKR ni, kita sedia maklum bahawa PKR sekarang ni sedang bergolak. Terus terang lah, PKR ni sedang berpecah, sedang hancur, sedang runtuh. Jadi PKR ni ada ramai yang memang anti Anwar ni dari dulu lagi. Mereka cuma tidak pindah bersama Azmin sebab mereka tidak boleh berdamping dengan kumpulan tertentu dalam UMNO. Bukan UMNO, tetapi kumpulan tertentu dalam UMNO. Jadi mereka kekal dengan PKR, tetapi kita boleh lihat orang yang dah tak suka Anwar tapi mereka cuba kekal sana, lambat laun mereka tak boleh tahan. Jadi inilah yang menyebabkan perpecahan yang sedang berlaku di dalam PKR di banyak negeri, dan banyak kes-kes orang letak jawatan beramai-ramai, dan bukan hanya ahli PKR, malah pemimpin PKR, wanita dan sebagainya, ketua-ketua bahagian ni semua, sama ada dah letak jawatan atau akan letak jawatan. 100 di Kedah semalam dah letak jawatan. PKR ni tengah hancur. Sebab siapa? Sebab Anwar. Anwar ni degil. Ya, dialah sebab kehancuran, sebab dia kekal presiden PKR. Ya. Dan dia tahu bahawa dia tidak boleh kendali PKR, dia tahu PKR tengah hancur, dah tak boleh handle PKR, masih berdegil nak jadi pengerusi Pakatan Harapan. Itulah Anwar Ibrahim. Ya. So kita dah kumpulan PPBM, saya ulang, iaitu kumpulan ahli-ahli parlimen dan pemimpin-pemimpin bahagian PPBM yang dah menyesal masuk sebelah sana, dan kumpulan PKR iaitu kumpulan ahli-ahli parlimen yang tidak tahan dan pemimpin bahagian yang tidak tahan dengan Anwar Ibrahim. Yang ketiga adalah puak kartel yang saya dah bincangkan berbelas kali lah artikel dan live saya, iaitu sekumpulan kecil ahli-ahli parlimen, sekumpulan kecil ya. Mereka tidak mewakili UMNO secara keseluruhan, tapi sekumpulan kecil ahli-ahli parlimen di dalam UMNO yang sebenarnya very opportunist, mempunyai agenda tersirat, memang ingin menghancurkan ataupun menyahstabilkan Perikatan Nasional agar pilihan raya tercetus. Kemudian mereka lah nak pegang tampuk kepimpinan negara. Mereka tak kira mereka akan pijak siapa sahaja, dan mereka tidak sekali-kali akan membenarkan UMNO memberikan kerusi ataupun berkongsi kerusi dengan PPBM. Terus teranglah, mereka tak terima, betul-betul dari hati mereka tak terima PPBM. PAS pun sekadar tunggang. Okay, it's just to capai matlamat untuk pegang tampuk kepimpinan negara. So inilah puak kartel. Jadi sekarang saya dah definisikan kumpulan-kumpulan, 3 kumpulan. Saya cuba juga dah definisikan ataupun huraikan siapa tu kategori pengundi-pengundi yang ada berdasarkan kategori saya, iaitu pengundi putih, kelabu, hitam, kuning dan merah. Ya, dan kuning dan merah ni opportunis. Kuning ni dia memang sayang satu-satu parti, tapi dia boleh abandon parti tu kalau parti tu tak berkuasa. Merah ni dia tak sayang parti tu. Okey. Jadi baik. Sekarang ni kita cerita berkenaan dengan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Baik. Propaganda yang dimainkan oleh UMNO, sebab selepas pilihan raya umum ke-14 kita dah ada beberapa pilihan raya kecil. Propaganda yang dimainkan ialah mereka ambil satu pilihan raya kecil di mana result dia memang cukup menyebelahi UMNO ataupun Barisan Nasional, dan kemudian mereka guna itu untuk membuat kiraan dan menunjukkan peratusan Melayu yang dah pindah kononnya ke Muafakat Nasional, dan sebagai bukti bahawa inilah
voter base muafakat nasional, dan inilah sekian dan sebagainya. Ini adalah satu pembohongan yang cukup jahat, kerana orang-orang sama ni sebelum PRU 14 mulut mereka keluar bahawa pilihan raya umum, pilihan raya kecil ni kiraan dia tidak boleh digunakan untuk meramalkan pilihan raya umum, dan memang betul tidak boleh. Ya, kalau kita lihat pilihan raya umum, kita lihat ada kawasan-kawasan tertentu tu BN kuat, majoriti dia besar. Kalau kita lihat kawasan tertentu PH kuat, majoriti dia besar. Dia tidak sama satu kawasan dengan satu kawasan lain. Itu satu. Kedua, pilihan raya umum tu fokusnya bukan kat satu-satu tempat. Kalau fokus dia kat satu-satu tempat, satu-satu kawasan, satu-satu konstituensi, ragam dia lain, dinamik dia lain. Dia fokus kat satu negara. Jadi bila fokus kat satu negara, penumpuan khusus kepada satu-satu bahagian tu tidak boleh diberikan, tapi dia penumpuan keseluruhan. Jadi sentimen rakyat adalah sentimen kerakyatan secara keseluruhan, bukannya sentimen komuniti setempat. Sentimen rakyat berbeza. Pada ketika tu rakyat akan fikirkan apa undian yang kita buat tu akan mempengaruhi keputusan negara dan masa depan kita dari segi federal. Ya. Jadi beza pilihan raya kecil tidak boleh digunakan untuk ramalkan pilihan raya umum. Ya. Jadi kita lihat di Sungai Besar dan Kuala Kangsar dulu. Pada ketika tu ada hampir 20 hingga 25% peralihan undi Cina ke arah Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional cukup teruja. Dan mereka sangkakan kalau pilihan raya umum ke-14 diadakan, memang peratusan undi Cina yang beralih dari DAP ke MCA itu akan 25 hingga 30%. Tetapi kita lihat apa? Pilihan raya umum kecil, pilihan raya kecil Kuala Kangsar dengan Sungai Besar ni, dia berlaku tak lama sebelum PRU 14. Tetapi dalam PRU 14 kita lihat peralihan undi Cina ke DAP, PKR dan sebagainya hampir 100%, lebih 92%. Ya. Jadi pilihan raya kecil tidak boleh digunakan untuk meramalkan PRU. Ya. Dan kita lihat contohnya kawasan-kawasan berbeza ni sentimen dia berbeza. Tanjung Piai itu memang is kawasan MCA. Ya. Kita kena faham, ramai juga pengundi PH yang tak turun. Mereka tak mau beri kat MCA, mereka fras. Kalau kita lihat di Sandakan, 6% lebih. Pada ketika tu sentimen anti-DAP memang tinggi. Memang tinggi. Satu negara sentimen anti-DAP tinggi. Di Sabah pun tinggi. Tetapi di Sandakan 6% undi Bumi Putra Muslim beralih ke DAP. Ya. Jadi sentimen tu berbeza, ya. Dan pilihan raya kecil, sentimen yang dimainkan juga berbeza dengan pilihan raya umum. Baik, itu kita kena faham. Jadi andai kata pilihan raya umum diadakan, sebaik sebelum Pakatan Harapan, kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, pakar analisis yang dulu meramalkan keputusan pilihan raya umum ke-14 dengan kejituan yang sungguh tinggi, mereka meramalkan sekali lagi, dan saya baca laporan itu memang teliti. Mereka meramalkan bahawa Pakatan dengan Muafakat ni hampir sama, dan Pakatan ada kelebihan sikit. Ya, Pakatan ada kelebihan sikit. Dia hampir sama, tapi dia ada kelebihan sikit. Kalau dulu masa PRU 14, BN dia sama, lebih kurang samalah. Pakatan ada kelebihan sikit. Jadi kebarangkalian Pakatan menang. Ini sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, sebaik sebelum. Jadi keputusannya adalah jika pilihan raya diumumkan, kebarangkalian Pakatan tetap akan menang. Baik. Tetapi kalau kita ikut propaganda, memang Muafakat ni
ini perbincangan ni teknikal ya. Ini bukan perbincangan perjuangan Melayu Islam lagi. Ini bukan perbincangan anti DAP lagi, bukan. This is a factual discussion. Ya, ini kita kena tolak emosi tepi, kita nak analyse. Ya, baik. Jadi itulah ramalan mereka. Tapi apa yang berlaku selepas kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, ialah pakatan tu dah bercelau, dah carca merba, dia merata-rata. Kita tak tahu PKR ni sebenarnya apa perjanjian dia dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tak tahu DAP ni sebenarnya dia nak siapa, Anwar ke Mahathir ke, DAP duduk diam dan sebagainya. Kita tak tahu apa struktur sebenar Pakatan Harapan. Walaupun Anwar ni kalau dia cakap inilah Pakatan Harapan, whatever Anwar say, saya rasa rakyat pun dah tahulah. Masuk sebelah telinga, keluar sini. Okay? It's all nonsense, it's all rubbish. Jadi kita sebenarnya tak tahu apakah struktur Pakatan Harapan. Okay? Jadi oleh sebab itu, surely rakyat dah, penyokong Pakatan Harapan dah hampa. Tapi kita tahu ada pengundi putih, pengundi kelabu, pengundi hitam. Pengundi putih ni dia tidak akan, dia untuk satu jangka masa yang pendek begini, dia tidak akan beralih ke sana sebab frust dengan Pakatan Harapan. No. Sebab pengundi putih Pakatan Harapan ni dia unik. Majoritinya, hampir kesemua, majoritinya adalah Cina dengan India ataupun bangsa-bangsa bukan Melayu Islam. Okay? Majority lah, saya cerita majority. Dan mereka ni memang pekat dengan Pakatan Harapan. Apa-apa solution janji dengan Pakatan Harapan, walaupun mereka frust dengan Pakatan Harapan, tetap dengan Pakatan Harapan. Jadi saya belum nampak lagi lah ada peralihan. Jadi kita anggap status quo lah. Jadi kita anggap bahawa Chinese dengan Malay, Indian ni dia kekal dengan Pakatan Harapan. No, berdasarkan analisis yang dibuat sebaik sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, memang ada peratusan yang tertentu Melayu Islam masih dengan Pakatan Harapan. Di kawasan-kawasan tertentu semasa pilihan raya kecil, misalnya di Tanjung Piai dan sebagainya, di 2-3 saja kawasan tu ada peralihan undi Melayu ke muafakat. Tapi bukannya berpuluh-puluh peratus, berbelas-belas peratus sahaja. Berbelas-belas, ya, berbelas-belas peratus sahaja. Tapi itu adalah, ingat saya kata pilihan raya kecil ni lain, PRU lain. Dan dia juga bergantung kepada kawasan. Dan satu-satu kawasan tu tidak mewakili satu negara. Okay? Sebab di dalam PRU pun kita lihat satu kawasan ni pakatan memang tinggi undi dia, majoriti dia. Kemudian kawasan ni BN tinggi majoriti dia. So dia bergantung kepada kawasan. Kita tak boleh guna satu kawasan untuk ramalkan satu negara. Jadi ada peralihan sokongan Melayu Islam daripada Pakatan Harapan kepada muafakat. Tapi dia dalam belas-belas peratus. Jangkaan saya adalah ia adalah dalam belas-belas peratus. Sebab untuk national ni saya rasa dalam belas peratus, itu pun adalah peratusan pengundi yang dulu daripada UMNO, penyokong UMNO, mereka frust dengan UMNO sebab UMNO bongkak, UMNO tamak kuasa, UMNO beginilah begitulah. Jadi mereka beralih ke sana bukan sebab mereka sayang Pakatan Harapan, sebab mereka frust dengan UMNO, mereka nak berdendam. Sampai tak apalah kalau DAP kita bagi juga DAP lah. Itulah yang berkemungkinan besar telah kembali sokongan sebab Alhamdulillah UMNO dengan PAS dah bersatu. Jadi faktor pengembalian pengundi itu kepada Muafakat Nasional adalah faktor PAS. Faktor PAS. Kalau tak ada PAS, mereka ni kebarangkalian tinggi masih akan duduk dengan Pakatan Harapan. Sebilangan besar mereka. Baik. Itu yang pengundi ya. Jadi sekarang PPBM, kumpulan PPBM yang saya ceritakan tadi, iaitu sekumpulan kecil MP-MP dan ketua-ketua bahagian ni yang dah menyesal dan tak puas hati sebab mereka nampak Perikatan Nasional nombor 1 ada 115 kerusi saja, sampai hari ni susah nak dapat MP-MP nak masuk. Nombor 2, Perikatan Nasional ni nampak sangat UMNO ni bermain-main sebab tak masuk akal ya. Sampai hari ni
dah mengaku terima sokong penuh, sokong padu kepimpinan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, sokong padu kerajaan pimpinan Muhyiddin, tetapi tak boleh sokong padu gabungan pimpinan Muhyiddin, iaitu Perikatan Nasional. Tak masuk akal. Ya, walhal gabungan tersebutlah yang membawa balik UMNO ke tampuk kepimpinan. Jadi dah nampak sangat UMNO nak main game dan UMNO nak gamekan PPBM. Dan seandainya Puak Kartel ni berjaya, maka ini adalah penghujung jalan bagi PPBM. Sebab PPBM, Muhyiddin buat macam mana pun, dia lantik siapa pun, ke jawatan mana pun, dia catur macam mana pun, akhirnya bila sampai PRU 15, kalau UMNO gamekan dia, game lah. Dan kena terima hakikat bahawa UMNO is kingmaker di dalam pencaturan PPBM UMNO dengan PAS. Jadi UMNO memang tak, kalau dah tahu kingmaker, mereka takkan kompromi sehingga membenarkan PPBM jadi the biggest party. Jadi hanya satu yang Muhyiddin boleh buat, iaitu dia boleh cuba pelawa lebih ramai untuk masuk ke belah Perikatan Nasional. Tetapi itu pun UMNO dah tak nak. Memang mereka tunggang je untuk fasa pertama. Fasa pertama permainan kartel UMNO, bukan UMNO sebagai satu parti. Kartel Puak Kartel dalam UMNO ni adalah untuk pecahkan PPBM, pecahkan PKR dengan menunggang Azmin, dengan menunggang Muhyiddin. Dan fasa kedua, apabila dah berjaya pecah, kita nyah stabilkan Perikatan Nasional. Fasa ketiga ialah pegang tampuk kepimpinan negara. Itu agenda dia. Baik. Jadi, tapi Puak Kartel ni dah sedar. Mereka ni sekarang dah sedar bahawa kumpulan PPBM ni dah sedar. Dan oleh kerana kumpulan PPBM ni dah sedar, mereka dah dan sedang berbincang dengan Kem Mahathir. Jadi, Puak Kartel ni dah takut sikit. Kalau kita cuba tumbangkan Perikatan Nasional, mungkin kumpulan PPBM ni akan masuk balik bersama kumpulan PKR. Dan kumpulan PKR ni tak suka Anwar. Dan dia majoriti. Jadi kalau kumpulan PKR dengan kumpulan PPBM dengan kumpulan Mahathir, yang pada ketika ni kalau kita campur warisan, campur sini sana, ada dalam 2025 ni, kumpulan-kumpulan ni campur, dia satu gabungannya besar. Dan kumpulan-kumpulan ni, dia ada sokongan sebilangan besar MP-MP daripada UMNO. Dan kalau MP-MP daripada UMNO ni pun join, gabungan ni boleh menang pilihan raya. Gabungan ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh menang pilihan raya. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan tak nampak. Okey, macam mana mereka boleh menangi pilihan raya? Kalau dah lah majoriti MP-MP UMNO ni masuk ni, PAS tak akan duduk sana dengan Puak Kartel seketul berapa MP saja. PAS akan join kat sini. Ya? PAS akan masuk kat sini. Jadi kerajaan gabungan perpaduan sebenar akan duduk di sini. Ya? Bukan lagi Muafakat Nasional. Ini hakikat politik. Dan benda ni boleh terjadi. Itulah sebabnya Puak Kartel ni sedang mencabar-cabar Pakatan. Kalau berani cuba tumbangkan, kita jumpa PRU, itu semua propaganda. Hakikatnya dia sendiri takut. Kalau Puak Kartel berani, 5-6 MP keluarlah, tumbangkanlah kerajaan, kita cetuslah pilihan raya. Tak berani. Mereka tahu senario ni boleh terjadi, iaitu kumpulan PPBM ni akan berbaik dengan kumpulan PKR dan kumpulan Mahathir. Itu pun dah cukup besar. Kemudian mereka ada sokongan beberapa majoriti MP-MP UMNO secara rahsia. Kalau MP-MP UMNO ni akan masuk, PAS tak akan duduk sana seorang. Tapi PAS datang ke tak datang, mereka akan bentuk gabungan baru di sini. Dan apabila PRU tercetus, kita tak kira dah berapa MP ni, bilangan ni semua tak relevan dah, sebab semua takkan ada kerusi. Cuma kat sini akan nampak gabungan perpaduan Melayu Islam yang sebenar. Ya? Akan nampak yang sebenar. Jadi semestinya PAS akan masuk kat sini. Janji bagi PAS, tak ada DAP, tak ada Anwar, masuk. Kumpulan PKR ni bukan kumpulan Anwar. Jadi PAS tak ada problem. PAS memang tak ada problem dengan Azmin. Azmin dulu bekas PKR. Problem PAS dengan Anwar. Ya.
Kalau kita cerita DAP, problem PAS dengan Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Ya. Baik. Jadi okey, sekarang nombor 1. Sekiranya pilihan raya umum ke-15 tercetus, kita tahu UMNO secara keseluruhan dan juga Puak Kartel tidak akan kompromi sampai beri banyak kerusi ataupun menjadikan PPBM dominan, dan kumpulan PPBM ni dah tahu. Jadi apa yang akan berlaku, PPBM sama ada ikut rentak UMNO ataupun tendang ataupun keluar daripada Perikatan Nasional. Dalam dua-dua senario ni ada dua jenis pengundi. Kumpulan pengundi pertama adalah kumpulan pengundi Melayu Islam yang akan marah dengan PPBM. Itulah korang pergi berdamping dengan UMNO. Alah-alah jadi macam mana, sepatutnya PPBM ni jadi pengganti UMNO. Tapi alah-alah hang pergi berdamping, kita semua dah teruja sebab ada penyatuan menyeluruh, tiba-tiba dah jadi macam ni, mereka akan marah. PPBM diperkudakan UMNO pun mereka dah marah, dan kalau keluar pun marah. Jadi apabila ada pengundi marah, kita kena tahu ini akan menjadi plus point, plus untuk Pakatan Harapan ataupun gabungan baru yang mungkin akan terbentuk. 1. 2, ada pula lagi satu kumpulan pengundi yang dah mula sayang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebab pencapaian-pencapaian dia selama ni. Jadi mereka akan marah dengan UMNO sebab buat begitu kat Muhyiddin, buat begitu kat PPBM. Ini akan menjadi plus point ataupun kelebihan untuk sama ada Pakatan Harapan atau gabungan baru yang bakal terbentuk. Ya. Jadi nombor 3, ada pula Melayu yang akan jadi frust. Kita dah berjuang untuk penyatuan, tetapi akhirnya benda ni dah terjadi. Mereka tak akan keluar mengundi. Ini juga akan menjadi plus untuk sama ada Pakatan Harapan atau gabungan baru yang terbentuk. Dan jangan lupa, pernah ada satu kumpulan pengundi kuning campur merah yang mereka mungkin pengundi merah ni mungkin sayang kat UMNO, tapi sanggup juga kenakan UMNO. Ataupun ada pengundi dia marah dengan parti tu, dia sanggup ambil dendam, dia diberi kuasa kepada DAP. Tak apalah, bagilah janji dia ni, depa ni belajar. Kalau depa marah kali kedua, marah dia lebih. Ini kita dah beri peluang, semua dah cantik, depa buat taik macam ni. Dendam dia akan lebih. Trust me, saya salah satu subjek yang saya ambil sebagai subjek option di dalam universiti itu masa saya buat bidang teknologi polimer ni adalah subjek-subjek psikologi. Trust me, ya, dendam dia akan lebih. Last minute ni dendam dia boleh lebih. Ahli-ahli politik ni dia nak main dengan pemikiran korang ni, last minute ni macam-macam boleh jadi. Jadi banyak sebab boleh ada peralihan undi, bukan dalam bilangan yang banyak, dan tak perlu pun bilangan yang banyak, cuma perlu balik yang 11%, dah saya rasa akan dapat lebih daripada tu. Jadi saudara-saudari, propaganda kononnya Muafakat Nasional ni akan menang besar. Retorik ni adalah retorik sama yang saya pernah dengar dulu sebelum pilihan raya, iaitu Barisan Nasional akan menang dengan cukup kepastian. Tak ada masalah. Ya, jangan hampa. Ya. Bukan niat saya buat sidang ni bukan untuk memberitahu anda Muafakat akan kalah, bukan untuk memberitahu anda Muafakat akan menang. Tujuannya adalah nombor 1, untuk menyedarkan anda jangan termakan propaganda, berfikir. Ya. Teruskan perjuangan penyatuan ummah menyeluruh, teruskan perjuangan demi agama, raja, bangsa dan negara, tetapi jangan diperbodohkan oleh propaganda cetek. Fahamlah apakah maksud pilihan raya umum, apakah maksud pilihan raya kecil, apakah maksud pengundi putih, kelabu, hitam, apakah maksud yang saya dah definisikan baru-baru ni tadi, kuning dan merah. Itu satu. 2 ni,
Tujuan saya buat sidang live ni adalah untuk menyedarkan anda, kalau anda dengar ada pemimpin yang cakap muafakat nasional ataupun cyber trooper dan pemimpin-pemimpin di WhatsApp yang buat propaganda, tak apa, kita tunggu PRU, muafakat akan ni, muafakat akan tu, muafakat, itu adalah bukti mereka adalah hipokrit. Ada puak kartel, bukan muafakat, bukan PAS, bukan UMNO. Puak kartel ni adalah hipokrit sebab mereka tidak pernah jujur dengan Perikatan Nasional, tidak pernah jujur dengan PPBM, tidak pernah jujur dengan agenda penyatuan menyeluruh. Hanya mereka jujur dengan agenda puak kartel. Kalau benar Perikatan Nasional ni mereka jujur, tidak akan disebut lagi kita tunggu PRU 15, muafakat akan menang. Percayalah, benda ni adalah propaganda yang boleh makan diri. Baik, jadi inilah rungkaian yang saya nak buat, ya. Pedih nak dengar, tetapi jangan hampa. Saya bukannya nak buat live seperti mana yang saya kata di awal live ni, bukannya nak buat live bagi sedap dengar. Saya tahu macam mana nak buat live. Audience saya memang ada. Tapi kalau saya nak semuanya menonton live ni dengan tajuk yang hebat, saya tahu tajuk yang nak buat. Tajuknya, contohnya saya buat tajuk, di manakah Lim Guan Eng sedang bersembunyi? Ramai, ya. Kalau kita tengok view pada satu-satu masa tu 2,000, 3,000, itu bukannya kualiti, ya. Kita nak lebih ramai orang masuk Islam tu, kita bukannya nak berhujah semata-mata depan orang Islam saja. Kita kena juga berhujah dengan orang bukan Islam. In English they say, don't try to convert the converted. Orang dah Islam, kau cuba Islamkan dia. No, you kena bercakap dengan orang bukan Islam. Sama juga. It's about the quality. Apabila kamu buat, saya galakkan ramai di luar sana ada handphone, ada wifi, ada data, ada Facebook, buat live sendiri. Kalau boleh dapat 10,000 pun views, okay? Tapi satu topik yang betul-betul mencabar, anda berani bercakap benar, bukannya bercakap semata-mata nak bagi diri hang popular supaya orang dengar, orang sedap dengar, dan orang numbers you akan tinggi. Numbers tinggi itu, kalau numbers tinggi itu biasanya that big percentage tu bukannya real viewers. Itu adalah orang yang suka topik tu. Dia memang sokong sebab topik tu memang sedap untuk diri dia dengar, ya. Jadi don't worry about the numbers, worry about the quality of the presentation. Jadi saya akan berterus terang, perjuangan saya adalah berdasarkan keperluan, ya. Apabila saya dah sedar satu benda, saya akan berkongsi benda tu. Dan inilah yang saya sedar sekarang, ya. Jadi jangan termakan propaganda. Kalau kita lihat Parlimen bersidang satu hari tanpa bahas, saya dah cerita semalam, bila dia buat satu hari, dia adalah untuk memenuhi syarat. Sebab kalau Parlimen tak bersidang lebih dari 6 bulan, Parlimen automatik bubar. Jadi di sini kita nampak tujuan dia buat sidang Parlimen satu hari ni tanpa bahas ni adalah untuk memenuhi syarat. Dan oleh kerana tanpa bahas, itu juga menunjukkan ketidakrelaan mereka untuk membahaskan perkara-perkara yang boleh menimbulkan persoalan siapakah yang memiliki majoriti. Jadi semua ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Dan bukan hanya kerajaan, UMNO tidak bersedia untuk menghadapi pilihan raya, PAS tidak bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Sebab kalau mereka dah bersedia, mesti di dalam tu mereka dah ada suara-suara yang membangkang. Oh, kita kena bahas, kita kena lebih satu hari. Tak, semua tak bersedia untuk pilihan raya. Belah Pakatan Harapan pun tak bersedia. Tapi mereka menyuarakan lah. Mereka menyuarakan mengapa sehari itu, sebab mereka tahu sebab sini tak bersedia. Kalau tak bersedia memang tak jadilah bubar Parlimen. Jadi mereka retorik lah. Mereka tahu, okay, tak bersedia.
untuk menghadapi pilihan raya umum. Tapi macam-macam alasan yang diberikan. Saya dah explain semalam, rujuk live saya semalam. Kalau tidak, live ni jadi panjang. Jadi semua perkara-perkara berkaitan dengan sidang tu saya dah rujuk. Jadi buka mata, fikir sendiri, jangan termakan propaganda, jangan dengar, terima. Jangan. Ya. So, itulah yang saya nak sampaikan untuk sidang live hari ini. Dan saya galakkan semua orang untuk layari Facebook saya, Regi Jesse Rita Udin. Saya juga ada satu Telegram. Jadi alamat Telegram tu saya akan post di ruang komen. Jadi anda boleh dengar, anda boleh ikut alamat Telegram dia. Sebenarnya ini adalah siaran rakaman, ya. Kalau anda sedang menonton sekarang, maknanya benda ni dirakam beberapa jam dahulu. Jadi saya memang ada di kawasan komen tu. Jangan terkejut bila nampak saya tu, kalaulah saya komen, sebab saya memang benda ni dirakam dan disiarkan sebagai live. Dan juga kita akan berjumpa Sabtu depan. Saya akan bersama anda setiap Sabtu. Dan kebanyakan sidang saya akan melainkan ada isu-isu semasa yang perlu disentuh. Dia akan lebih kepada live, siri live pencerahan, ya, penyedaran dan sebagainya. Jadi sehingga bertemu lagi, kalau ada apa-apa soalan, email saya di rj.ritaudin@gmail.com. Ya, sehingga berjumpa Sabtu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadat puasa dan salam sejahtera.